Jadi kita kena faham bahawa Islam ni ibarat sebagai pokok. Islam ni ibarat sebagai pohon kayu lah, pokok. Batangnya, batang pokok tu apa dia? Iman. Dah dia tauhid. Daunnya kalimah thayyibah la ilaha illallah tu. Buahnya makrifah, kulitnya mujahadah, tempurungnya muraqabah, isinya muqabilah, dan minyaknya musyahadah. Dan makanan itu ialah tawajuh ilallah. Maka barang siapa yang makan akan dia, maka hayyun fiddi, maknanya hiduplah dia dalam agama. Tu mengikut kata ahli tasawuf lah. Ahli tasawuf kata begitu. Jadi setiap ahli tasawuf kata tu mestilah dia ambil daripada Nabi, bukan daripada perasaan dia begitu saja. Sebabnya kita ni cuba nak berhadap pada Allah dan bukannya berhadap kepada makhluk. InsyaAllah Tuhan akan buka jalan kepada kita supaya sampai kepadanya, insyaAllah. Sebab tu dalam kitab ni dia kata, maka dengan dialah cawangan dia atau hasil dia, dapatlah manis ibadatnya. Jadi apabila kita beramal, biar kita rasa manis, biar kita rasa sedap, biar kita berasa tenang lini dalam kita buat amal tu. Kalau berasa lagi keluh kesah, maknanya kita kena tanyalah guru-guru kita atau bicaralah dengan guru-guru kita sebagai pemandu kepada kita supaya kita boleh ubah keedah atau cara atau sesuatu yang kita buat tu yang mungkin tidak kena daripada jalan Nabi SAW. Jadi kena selalu bicaralah. Kalau siapa dia buat ibadat, dia boleh rasalah. Misal kita ngatik serupa dah dengan orang ramai, la ilaha illallah juga. Tetapi kita ngatik tu panas, buat apa? Ataupun kita ngatik tu jadi rusin, buat apa? Ataupun kita ngatik tu jadi banyak bantahan daripada keluarga kita, daripada anak bini kita, daripada orang kampung kita, sehingga menuduh ke kita ni sesak dan sebagainya. Jadi kita kena cek balik. Cek sebab apa ada benda lagi tu, dia biar kita faham, dia biar kita jadi tenang dalam kita buat amal, insya-Allah. Lagu itulah cara dia je. Supaya dapat manis ibadatnya. Dan dengan manis ibadat sedap duduk tadi, diberi balasan segala amalnya. Tuhan akan balas kita dengan pahala, atau Tuhan akan balas kita nak ya. Seperti kata tadi lah, dia beri pahala tu, kita rasa ketenangan. Jadi kita buat amal ibadat kita tenang. Walaupun Tuhan uji kita dalam bentuk bala, dalam bentuk gapo pun, kita tenang. Sebab apa tenang? Sebab kita tahu semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada yang lain. Kalau kita duk berasa daripada lain, beratlah. Jadi takut berasa ni orang buat ni. Sebab apa? Sebab ada bayangan-bayangan mari jiran kau buat, ataupun orang kampung kau buat, atau orang lain kau buat, atas sihir, atas gapo. Sebenarnya sama ada sihir atau gapo ni hanya jadi apabila dikehendaki Allah. Maka kita orang yang mengaji tasawuf ni, setiap masa kita bergantung kepada Allah saja. Jadi kalau orang nak sihir kita pun, insya-Allah Tuhan akan lepaskan juga, insya-Allah. Kita kena yakin. Kalau kita kena sekalipun sihir itu, kita hanya mengadu, minta tolong dan berubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak ada kepada yang lain. Sebab apa? Sebab kita yakin dengan Allah yang memberi, dan Allah lah yang boleh mengambil benda tu atau menghilangkan benda tu. Kalau kita yakin duduk situ, insya-Allah kita rasalah ketenangan yang sejati. Dia kata saya itu dapat manisnya
bagi yang mengerjakan dia gapo kita buat pun kita rasa tenang, sedap, lah kata manis, rasa manis. Kata Ibnu Athaillah pada kitab hikam Melayu, dia kata lagu mana, mawajada samarata amilihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli li ajila. Artinya bagi siapa dapat buah amal dengan segera, maka iaitu tanda atas peroleh kabul pada akhirat. Jadi kalau kita buat amal ibadat ni, Tuhan buka benda molek-molek, benda nak suruh kita sapa kepadanya, maka itulah tandanya kita ni beroleh kabul pada akhirat. Maka tiada hasil manis segala amal itu melainkan pada makam ma'rifah khosah. Jadi hasil kita amal tak jadi manis, jadi sedap, jadi nampak hanya kepada Allah Ta'ala saja, itulah maknanya pengenalan yang khusus, ma'rifah yang khosah dipanggil. Yang tiada dapat berhimpun dengan dia oleh segala maksiat daripada riya'ud dan ujubin. Jadi maka walaupun kita dapat, tak ada lah kita berasa ajik, riak, terkabur dan lain-lain, itu tak ada. Sebab apa kita tak ada tu? Sebab kita dapat ni pun siaplah Tuhan je kita. Kita ni hina, kita tak terpakai benda, kita ni miskin. Jadi kalau Tuhan tu nyata kepada kita kelebihan, itu adalah kelebihannya Allah, bukan kelebihan kita. Cuma nyata di sini, barulah kita tidak ada perasaan ajik, riak, terkabur tadi. Kalau lagu tu, kalau kita melecong lagu tu, maka tiadalah sampai kepada makam manis pada mengerja segala amal, melainkan dengan mengekali akan dia atas kelakuan yang dibenci Allah. Jadi kita pun kalau tak lebah kita buat tu, segala kita buat tu hak Tuhan benci belaka. Zahir orang tengok molek, tetapi hakikatnya Tuhan benci dan Tuhan tidak suka dengan cara kita buat tu. Kenapa? Kerana mengandungi hak tadilah, mengandungi ajik, riak, takabur tu yang dinamakan dia syirik khufi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita pakai syirik yang tersembunyi, maka syirik ni Tuhan tidak terima segala amalan. Kalau syirik. Jadi kalau syirik ni walaupun dia nama dia khufi tersembunyi, telah dia hanya serupa dengan syirik jali juga. Jadi Tuhan tak akan terima kecuali lah kita ni bertobat semula dan kita ni mengucap semula, barulah syirik tu dan kita tak laku lagi syirik tu, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah gitu. Dan yang diberatkan oleh nafsunya, gitu juga kita buat apa, jangan ada nafsu. Maksud nafsu ni kita pendapat sendiri, kita rasa sendiri. Kalau aku buat lagi ni, molek ni. Sedang benda tu tidak ada dalam hadis suruh kita buat sebagaimana yang kita jaga, yang kita suka tu. Kalau boleh, kita jangan, kita cuba elok daripada segala yang kita buat ni dalam kehidupan kita ni, perkara-perkara yang mana berlawan dengan Al-Quran dan hadis, ataupun menjurus kepada keadaan was-was. Was-was. Betul ke? Tak betul ke? Ni boleh buat ni. Pasal apa? Pasal masa ni masa darurat. Jadi, kalau nak buat, ambil darurat selalu. Sebenarnya, tidak darurat. Jadi, kena pertimbangkan molek-molek lah. Supaya gapo kita buat tu, mengikut kehendak agama sebagaimana Rasulullah SAW
bawa kepada kita atau sampai kepada kita melalui ulama-ulama kita, sama ada ulama yang salah atau ulama yang baru, tak kira lah. Sama ada salah ataupun baru, asalkan benar tu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bolehlah kita turut. Tetapi biarlah jalan tu menuju kepada Allah, bukanlah menuju kepada pahala ke, kepada surga saja ke, dengan terlindung menuju kepada Allah tu. Lah ni banyak ada baca kitab ataupun ada ayat kepada kita tu, seolah-olah kita buat amal ni menuju kepada surga atau menuju kepada pahala semata-mata. Tuhan tu jadi ilah, jadi ilah, jadi tak ingat, jadi tuduh. Jadi kita beringatlah dalam segala amalan kita ni supaya Tuhan tu nampak cerah, bukannya pahala, bukannya surga. Kalau kasih Tuhan, kalau sayang Tuhan, kalau sungguh nak Tuhan. Jadi semua tu yang nyata Allah wajibal wujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Jadi semua tu kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membawa ia, kalau kita boleh sabar, maka barang siapa sabar, tengok tu. Atas payahnya, kalau gapo Tuhan uji tu kita sabar, maknanya kita boleh buat dan kita mikir gapo sebenar Tuhan nak. Maka membawa ia sabar kita tu kepada mudahnya. Maksud mudah ni, kadang-kadang kita tak jaga. Kita tak jaga benda tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku kepada kita, tapi berlaku. Kalau berlaku, jangan rasa kita ni ajib, rasa pelik, rasa sombong, jangan. Ibarat kata ginilah, kalau lo ni boleh banyak duit sekatan jalan raya, orang lain tanya berlaku, siapa kita tu lepas lalu. Oh, jangan hidup kita ni banyak korang aku. Jangan, aku ni tu sisih berlaku. Cuma boleh pun selamat. Jangan. Benda ni jangan. Sebab gapo hak Tuhan buat kita tu sebagai ujian kepada kita. Adakah kita ni timbul perasaan ajik riak terkabur tadi? Jangan. Kalau boleh janganlah. Sebab Tuhan ni dia uji kita ni, dia nak ukur keimanan kita. Bukan dia tak tahu, dia tahu dah. Jadi apabila Tuhan uji tu, kita boleh katalah aku ni setara mana. Dia tolong ukur keimanan kita supaya kita dah sedar keimanan kita tu setara mana. Lah kata. Tuhan tu dia tahu belakang dah lagu mana iman kita akhir, adakah kita beriman atau tidak dalam pengetahuan dia dah. Tetapi kita ni apabila Tuhan tunjuk lagu tu, biarlah kita ni kembali kepada Allah dan kita ni kena mengadu kepada Allah dalam semua perkara kalau bolehlah. Tapi jaranglah kita nak duduk situ je. Kalau mari ulah, kita takut ulah. Tak takut ke Tuhan. Kalau mari kita kata banjir, takut ke banjir. Tak takut ke Tuhan. Kalau mari kepada dia, semua yang mari kepada kita tu, kita takut kepada gapo Tuhan tunjuk kita tu. Atau kita duk galik, perhati, duk galik, tengok kepada yang Tuhan hantar kepada kita tu, makhluk Tuhan hantar tu. Sedangkan kehendak Tuhan sebenar ialah kembali kepada Allah. Jadi kita kena kembali kepada Allah dalam semua perkara. Apabila berlaku kepada kita tu, kita kena kembali kepada Allah dulu. Jangan Tuhan duduk keria, dulu lagi berlaku, Tuhan kembali kepada Allah. Katalah orang mari katok kita, katok dengan kayu, kita kena kembali kepada Allah. Tuhan, bapa lah muata orang ni kata aku ni besar, aku salah denganmu ya Allah. Astagfirullahalazim. Kita mengadu kepada Allah, Tuhan kata kita tu kerana kita ni bersalah. Dan kita minta ampun dengan Tuhan supaya apa yang kita akan buat selepas ini ialah apa yang Tuhan redha. Lah gitulah. Jadi kalau kita buat sesuatu ni biasanya kita kena lawan. Sebab apa? Apa makna lawan?
menyalahi akan segala keinginan nafsu. Maka dilawannya pula dengan menyalahi kasihnya akan dunia. Kita pergi situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadilah ilmu yang manfaat di amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ni hamba-Mu yang ingat manusia nama ya Allah, yang menyebut nama manusia nama ya Allah, yang zikir kepada manusia nama ya Allah, yang rindu dengar kepada manusia nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.